Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pelajar yang dirahmati oleh Allah sekalian, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih lagi diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan sesi pembelajaran kita ini walaupun dalam suasana PKP. InsyaAllah semoga dapat para pelajar dapat meneruskan proses pembelajaran kita ini sehinggalah kita menamatkan kamu sebagai selaku pelajar tahun 6 merupakan tahun terakhir di sekolah sekolah rendah ini. Di sekolah rendah kamu akan masuk ke sekolah menengah. Jadi untuk hari ini pelajaran akidah tahun 6, saya meminta para pelajar untuk membuka buku teks kafar pelajaran akidah pada muka surat 43. Kita masih lagi membicarakan atau membincangkan perkara-perkara yang dikatakan dosa. Dan perkara yang kita bicarakan ini, yang kita bincang ini adalah dosa-dosa besar. Dan pada hari ini, pada muka surat 43, kita akan bincang tentang dosa besar iaitu memakan riba. Mengambil wang riba. Kita pergunakan wang riba. Apa yang dikatakan riba ni? Baik. Riba pada bahasa ialah tambahan atau kenaikan. Itu pada istilah bahasa. Baik. Pada istilah syarak, mana pada istilah hukum agama kita, ialah penambahan nilai ke atas sesuatu urusan pinjaman. Sekali lagi saya ulang. Pada istilah syarak, dia tak tulis situ perkataan syarak tu. Maknanya pada hukum, pada makna istilah ni, maknanya pada makna syarak, mana pada hukum agama kita ialah penambahan nilai ke atas sesuatu urusan pinjaman, hutang piutang, pertukaran makanan yang sejenis, termasuk juga mata wang. Bila mana berlaku sesuatu penambahan di atas urusan pinjaman ataupun hutang piutang, kita hutang RM10 kena bayar RM11, itu dianggap riba. Urusan pinjaman, kita pinjam RM100, kena bayar RM110, itu dianggap riba. Ataupun pertukaran makanan yang sejenis. Makanan itu sejenis. Tetapi bila ditukar, pertukaran itu dan tempoh yang tertentu kena tambah pertukaran tersebut. Bagi segantang tapi kamu kena tambah segantang secupak. Gitu misalnya. Itu dikata riba. Termasuk juga mata wang atau wang ringgit. Kita buat pinjaman pada wang. Bila kita buat pinjaman pada tempoh yang tertentu, tidak disebut urusan pinjaman, mata wang begitu juga. Dia bila ada tambahan, itu dianggap riba. Sebab itu kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita tentang urusan jual beli kita ini. Urusan pertukaran, muamalat ini dipanggil. Muamalat kita dengan seseorang. Baik, memakan riba hukumnya haram dan berdosa besar. Mereka yang memakan riba akan diazab di akhirat. Ini adalah kenyataan Allah Subhanahu wa taala. Hukum untuk makan riba, hukum makan sumber daripada riba ini adalah haram dan berdosa besar. Bukan sekadar haram, berdosa dan dianggap sebagai satu dosa besar. Mereka yang makan riba ini akan diazab di akhirat kelak. Baik, mana dia dalilnya? Dalil yang menunjukkan bahawa haramnya riba tersebut. Firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Ar-Rum ayat 39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalin nas fala yarbu indallah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan ketahuilah bahawa sesuatu pemberian atau tambahan yang kamu berikan supaya bertambah kembangnya dalam pusingan harta manusia, maka ia tidak sekali-kali akan kembang di sisi Allah ataupun bertambah di sisi Allah.
tidak mendatangkan kebaikan. Dan sebaliknya sesuatu pemberian sedekah yang kamu berikan dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka mereka yang melakukannya itulah orang-orang yang beroleh pahala berganda-ganda. Baik, itulah ayat yang menjadi hujjah kenapa riba dilarang dalam Islam. Malahan dianggap sebagai suatu dosa besar kalau kita menjalani kehidupan kita dengan keuntungan kehidupan kita ini kita cari atas jalan riba. Satu dosa yang besar yang dilarang, yang diharam oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya sebut tadi kita kena berhati-hati dalam kehidupan kita hari ini kerana proses ataupun muamalah kita hari ini penuh dengan pencampuran antara halal dan haram. Kita kena pastikan proses apa yang kita buat dalam kehidupan kita ini berhubung dengan salah pinjaman atau hutang piutang, pertukaran harta sekalipun, mestilah di atas proses yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Islam menghalalkan proses jual beli tapi tidak menimbulkan proses jual beli itu dengan riba. Baik, sekadar itulah pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya di atas apa yang saya perjelaskan, dan saya mengharapkan para pelajar untuk membuat catatan nota dalam buku tulis kamu, iaitu berhubung dengan dosa-dosa besar itu pada muka surat 43 ini, iaitu memakan harta riba. Sekadar itu dulu pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.